الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami. Allah baca Bab Al-Udhiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Babul udhiyah hiya sunnatun muakkadatun wa la tajibu illa bin nadhri wa biqawlihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan wa la yujzi'u illa al-ibilu wal baqaru wal ghanamu wa afdaluha badanatun thumma baqaratun thumma dha'inatun thumma 'anzun wa sab'u shiyahin afdalu min al-badanah. Disebut anzun Islam. Lepas semua semua syirku ni banat. Ana tu tak ada syirkah tu. Hak tu dah mula. Wa afdaluha al-bayda thumma as-safra thumma al-ghabra thumma al-balqa thumma as-sauda thumma al-hamra. Baik. Babul Udhiyah. InsyaAllah kita akan masuk hari ini berkaitan dengan ibadah korban. Korban adalah salah satu ibadah yang cukup dituntut pada bulan Zulhijjah, iaitu ketika Hari Raya Aidil Adha. Apa hukumnya? Hiya sunnatun. Ia adalah sunnah muakkadah, sunat muakkad. Bila sebut sunat muakkad, yakni sunat yang kuat tuntutannya. Ulama kata dia jadi sunat muakkad ni dua. Sunat muakkad ni pecah dua pula. Sunat muakkad yang aini, sunat muakkad yang kifayah. Sunat muakkad yang aini bila korban sunat muakkad aini apabila duduk dalam satu rumah yang tidak ada perkaitan nafkah. Contoh macam kita duduk Jordan ni, tak ada perkaitan nafkah. Kalau duduk seorang terlebih lagi sunat aini. Adapun sunat yang kifayah, sunat kifayah macam mana? Iaitu seorang diduduk dalam satu rumah yang ada pertalian nafkah. Jadi apabila ayah telah buat, maka ketika itu gugur sunat tadi kepada anak dan juga isteri. Tapi kalau buat juga dapat pahala sunat. Tapi kalau tak buat, maka tak jadi makruh dah. Sebab apa? Sebab ketika itu dia adalah sunat yang aini. Yalah. Sunat muakkad, masalah korban ni antara masalah yang ulama kata kalau tinggal hukum dia makruh. Sebab ada mazhab yang menyatakan bahawa sunat korban ini hukumnya wajib. Wala tajibu illa bin nadhri. Dia asas hukum sunat, tapi dia akan jadi wajib apabila nazar. Sebenarnya bukan setakat nazar, dia korban dia akan jadi wajib dalam dua masalah. Pertama dalam masalah nazar, yang kedua korban akan jadi wajib apabila ta'yin. Hak ni lah hak musannif sebut wa biqawlihi hadhihi al-udhiyah aw ja'altuha udhiyah. Kalam hadhihi udhiyah, ini korban ataupun aku jadikan dia korban, maka ulama kata itu mengambil ta'yin. Dia korban ni, masalah ni kena perhalus sikit. Korban ni dia jadi wajib dua masalah. Pertama nazar, yang kedua ta'yin. Ta'yin kau ni, kalau macam kita ke orang Melayu kita, duk eret lembu, duk eret kambing, orang tanya, nak awak ambil kambing belakang rumah ha? Nak awak korban. Maka ulama kata, ketika itu jadi nazar. Bukan ketika itu jadi nazar. Ketika itu dia jadi ta'yin. Maka hukum korban ketika itu wajib. Hukum korban ketika itu wajib. Cuma, dalam masalah ini, ulama berselisih pendapat.
Ada ulama kata, kalau ada ulama kata secara mutlak. Secara mutlak. Sekalipun dia niat untuk ikhbar, sekalipun dia niat untuk insya', kedua-duanya jadi wajib. Namun, ada sebahagian pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, sekiranya niat ikhbar, maka hak tu dia akan menjadi sunat, tidak akan menjadi wajib. Apabila dia insya', dia nyatakan, hak tu jadi wajib. Ini dikilas sikit dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama mazhab Syafi'i, niat ikhbar ke tak ikhbar, niat insya' ke tak insya' jadi wajib. Sebahagian qaul kata kena tengok niat ikhbar ke niat insya'. Jadi Dr. Abbas Az-Zuhaili sebut, bagi orang awam terlebih baik untuk pakai pendapat hak ni, iaitu kalau ikhbar tak jadi wajib, insya' jadi wajib. Cuma benarnya banyak je kalau kita nak pegang qaul mu'tamad mazhab Syafi'i pun, nak elak banyak cara. Guana nak ambil nak melih raya ni tak jadi wajib, ataupun dia sebut nak ambil korban sunat tak jadi wajib. Tapi kalau dia itlaq korban, maka memang jadi wajib atas qaul mu'tamad. Sekalipun niat ikhbar. Yang kata niat ikhbar tu tak jadi wajib, hak tu bukan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, tapi qaul yang kuat juga dalam mazhab Syafi'i. Contohnya insya' tu kan? Niat untuk menyatakan. Memang niat nyata nak buat korban, bukan niat untuk menceritakan. Jelas. Wala yujzi'u. Cuma bila kita sebut nazar ni, kita sebut sama. Nazar mesti lafaz. Tak berlafaz main litah-litah dalam hati je, tak wajib. Sama ada nazar tadi bersebab ataupun tak ada sebab. Duduk saja-saja nak nazar. Ataupun minta Allah Ta'ala selamat daripada bala, maka dia pun nazar. Corona ni, nazar. Kenapa? Kalau selamat corona, nak buat gini. Nazar. Maka ulama kata ketika itu, jadi wajib nazar tu. Jelas. Wala yujzi'u, dan tidak memada, illa, melainkan, al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu. Tidak memada melainkan dengan unta, lembu dan juga kambing. Apa sahaja jenis unta, apa sahaja jenis lembu dan apa sahaja jenis kambing sah untuk dibuat korban. Kambing kacang ke, kambing biri ke, kambing bek ke, apa sahaja sah. Wa afdaluha, dan afdalnya badanah, afdalnya ekor unta. Summa baqarah, kemudian lembu. Summa da'inah ni kibash. Summa anzun, kemudian kambing. Ulama dalam mazhab Syafi'i, dia melihat kepada jumlah daging yang paling banyak. Adapun kalau mazhab Maliki dia melihat daging mana yang paling sedap. Daging yang paling sedap kambing, maka afdal kambing. Sebab tu kalau Sudan, orang tak melih selain kambing. Sebab kambing yang paling sedap daging. Maka dia mazhab Maliki afdal kambing. Adapun mazhab kita, daging korban adalah tujuan dia untuk sedekah. Maka afdal kita cari binatang yang paling besar, bukan yang paling sedap daging. Maka yang paling besar dalam banyak-banyak unta. Waktu afdal unta. Wasab'u syiyahin afdalu minal badanah. 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Sebab apa? Dia gini, unta 7 bahagian, lembu 7 bahagian. Lembu termasuk sekali kubah. Ada pun kambing dan kibas 1 bahagian. Tapi apabila 7 ekor kambing dibandingkan dengan seekor unta, afdal 7 ekor kambing. Sebab apa afdal 7 ekor kambing? Kerana ketika itu 7 kali sembelih. 7 kali sembelih berbanding dengan seekor unta. Sebab seekor unta sekali sembelih je. Ada pun kambing 7 kali sembelih. Sebab tu ulama kata afdal pula kalau ketika tu afdal kambing pula. Sebab apa? 7 kali tumpah darah. Nabi sebut setiap kali darah korban tu sebelum siapa jatuh ke tanah, maka Allah Ta'ala ampun dah dosa orang yang melakukan korban. Cuma afdalnya orang yang rebang, orang yang melakukan korban, dia tengok sendiri darah tu jatuh. Tengok acara penyembelihan. Cuma kalau anda nak tegur sikit, kalau orang puan, jangan gelewak sangat.
Sebab tu asalnya afdal korban ni di rumah masing-masing. Cuma pemerintah je afdal buat tempat terbuka. Adapun untuk keluarga afdal buat di rumah masing-masing. Cuma ni kalau buat rumah masing-masing lelah tenaga tak ada. Tak ada orang nak cara. Maka buat kat tempat umum. Bila buat kat tempat umum, jagalah sikit. Jaga benda orang puang. Jangan buat lok-lak tak tahu ke benda. Jagalah diri sikit. Yang keduanya, hak nak tengok tu biar hak tak mabuk darah lah. Ni lembu rebah dia rebah. Yalah lah. Wa afdaluha, dan afdal lagi al-bayda, hak warna putih. Binatang korban hak warna putih, hak ni lebih afdal. Kerana Nabi korban, Nabi akan cari binatang hak warna putih lagi bertanduk dan gemuk. Yalah. Summa safra, kemudian hak warna kuning. Summal ghabra, ghabra ni gimana? Ghabra ni ia putih hak tak bersih, alik ke kelabu sikit. Ghubar, kelabu gitu. Summal balqa, balqa ni benda hitam campur putih, topok-topok gitu. Balqa. Summa sauda, kemudian hak warna hitam. Summa hamra, kemudian hak warna merah. Tapi pendapat hak yang disebut di Imam Abdullah Bafad Al-Hadrami ni bukan qaul mu'tamad. Yang mu'tamad seperti mana yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, iaitu benda hak afdalnya yang pertama bayda, yang kedua safra, yang ketiga ghabra, yang keempat hamra. Hamra, lepas tu balqa, lepas tu sauda. Yang pertama bayda, dalam Tuhfah sebut hak afdalnya bayda, kemudian safra, kemudian ghabra, kemudian hamra. Hamra bukan tangga ke terakhir, tapi dia tangga yang keberapa? Tangga keempat. Yang kelima balqa, yang keenam sauda. Hak ni hak mu'tamad dalam Tuhfah. Tuhfah sebut gitu. وشرطها من الإبل أن يكون لها 5 سنين تامة، ومن البقر والمعز 2 تامتين، ومن الضأن 1 تامة، وألا تكون جرباء وإن قل، ولا شديدة العرج، ولا عجفاء، ولا مجنونة، ولا عمياء، ولا عوراء، ولا مريضة مرضا يفسد لحمها، وألا يبين شيء من أذنها وإن قل، أو لسانها أو ضرعها أو أليتها، ولا شيء ظاهر من فخذها، وألا تذهب جميع أسنانها. Baik, wa syartuha minal ibili, dan syaratnya bagi unta an yakuna laha 5 sinina tammatan, mestilah dia memiliki, dia unta itu 5 tahun yang sempurna. Maksud apa 5 tahun yang sempurna? Yakni 5 tahun masuk tahun ke-6. 5 tahun sehari, 5 tahun 2 hari, yakni sempurna dah umur 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Wal baqari wal ma'zi, dan bagi lembu dan juga kambing sanataini tammataini, 2 tahun yang sempurna. Ada pendapat kata kambing ni setahun pun tak apa dah. Tapi yang rajihnya dalam mazhab Syafi'i mesti 2 tahun. Namun ada qaul yang kata kambing setahun tak apa. Tapi bukan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wa minad dha'ni, adapun daripada kibas, daripada biri-biri, sanatun tammah, setahun yang sempurna. Ataupun ulama kata bagi biri-biri, kambing dah masuk ni, 6 bulan yang cabuk 2 batang gigi. 6 bulan yang cabuk bersaling 2 batang gigi, maka hukum dia adalah sudah boleh dibuat korban. Bagi siapa? Biri-biri, bukan bagi kambing. Kambing cabuk ke tak cabuk, setahun ke, kena tunggu 2 tahun. Adapun setahun, ada qaul dalam mazhab Syafi'i. Adapun 6 bulan cabuk 2 batang gigi, hak tu bagi biri-biri. Kambing tak. Jelas. Kambing dengan biri-biri kenal lah. Jangan awak tak kenal. Sebab ni banyak anak perhati.
bila kita pergi sembelih, anak kena sembelih binatang korban, kita pun cek. Bila cek, mana jadi kita? Cek lain. Masalah dia kambing. Kambing ni umur apa kata? Kita boleh kenal umur. Sebab Ana duduk untuk Tok Guru daripada kecil duduk belajar sembelih. Sapalah Tok Guru pisah sembelih sendiri untuk melih. Kita tengok kambing, kita tengok lembu tu, kita selok gigi dia, kita kenal dah. Ini baru umur dah apa setahun ni. Walaupun cabut 2 batang gigi, tapi umur dah setahun gigi ni. Kita boleh kenal kok. Tengok mulut dengan tengok gigi dia. Jadi, kena jaga-jaga sikit lah. Lebih-lebih orang yang tukang buat cara. Yang keduanya, masalah kan kita sebut. Unta atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i 7 bahagian. Walaupun ada qaul kata 10. Tapi mu'tamad 7. Unta, lembu 7. Kambing, biri-biri, seekor sebahagian. Bila sebut seekor lembu 7 bahagian, maka ulama kata contoh tidak boleh kupu pitih banyak-banyak lepas tu badi nak buat korban. Contoh syarikat. Staf syarikat ada berapa orang? 50 orang. Kupu RM50 seorang buat rebang seekor lembu. Maka boleh tak? Boleh, tapi kena hak masuk bahagian 7 orang. Hak masing-masing tu pakat redha. Duit dia tak pahawi ke 7 orang ni. Kalau 50 orang atas ekor lembu, maka hak tu tak sah korban, jadi sembelihan biasa. Ni banyak kok. Bila jemput ustaz minta tolong melih, dah kata mana 7 orangnya, minta wakil lah, wali wakil. Ayah kata, berapa 7 orang ustaz? Ni lembu kami pakat pitih 50 orang. Dah tu 50 orang lah. 50 orang. Tak boleh kata, tak sah. Antara isu juga, dia mesti takyin 7 orang tu atas ekor lembu. Maksud gua ni, contoh 14 orang. Kupu pitih 1000 seorang, boleh 14,000. Beli 2 ekor lembu. Bila tak nak melih, ni 2 ekor lembu ni hak kita 14 orang ni. Maka bila tak takyin, atas ekor lembu 14 orang, lembu yang kedua 14 orang. Dia kena takyin. Demo 7 orang lembu ni, demo 7 orang lembu ni. Dah dah. Ni isu-isu seputar dalam masyarakat kita lah ni. Wa alla, sekarang ni nak terang pula syarat-syarat binatang korban. Ini nak terang syarat-syarat binatang korban. Wa alla takuna jarba'a minal wa in qalla, dan tidaklah binatang korban tadi tu jarba' memiliki sakit kulit, kurat ke apa ke, tidak memiliki sakit kulit. Wa in qalla, sekalipun sedikit sakit kulit tadi. Sebab bila kurat, bila sakit kulit ni, walaupun nampak dia kulit je, sebenarnya dia makan isi. Maka tu tidak sah. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Wala syadidatal araj, dan tidaklah bersangatan tempang. Binatang hak tempang sangat tidak sah untuk buat korban. Wala ajfa, dan juga tidak binatang hak terlalu kurus. Binatang hak terlalu kurus, tulang rusuk bila boleh bilang suti-suti. Hak tu tidak sah buat korban. Wala majnunah, dan tidaklah hak gila. Lembu gila, kambing gila, unta gila, tak sah buat rebang. Wala aimat, wala amya. Amya ni buta dua-dua belah, tak sah. Wala aura, tidak sah juga buta sebelah. Wala maridatan maradan yufsidu lahmaha, dan tidak sah juga sakit yang mana sakit tadi merosakkan daging dia. Luka sampai berulat kulit ataupun sakit kuku mulut, tidak boleh buat korban. Wa alla yabina syai'un min uzuniha wa in qalla, dan tidaklah hilang, yakni terpotong, syai'un, sesuatu, min uzuniha wa in qalla, sekalipun sedikit. Dia hak ni di Malaysia ni tak pasti, tapi kalau di Sudan kerek anda tengok. Kulit apa ni? Telinga kambing tu, sebab dia bela suku pulau besar, jadi dia nak cover kambing dia hak dia, maka dia akan kerak sikit. Hak ni buat petok, dia akan kerak sikit telinga kambing, buat petok. Hak ni buat segitiga, hak ni buat bulat. Dia akan buat tanda. Maka dalam mazhab Syafi'i tak sah. Sekalipun kerak tadi sedikit.
Tapi ulama kata kalau belah tak apa. Ni telinga, dia pun belah. Jadi rebeh gitu. Hak tu tak apa sebab tak terpotong. Dia kalau terpotong hak tu tak sah. Baik, ulama kata dah kalau masalah tindik IC orang ni cerita. Kan kita kan tindik IC, maka hak tu ulama kata sebab sedikit maaf. Walaupun kalau kita tengok pergalu-pergalu lagi ada qaul dalam mazhab Syafi'i kata tak sah. Yalah. Tapi yang banyak dipegang oleh tok guru kata tak sah lah. Sah tak ada masalah. Tindik telinga ke, cocok hidung ke, sah. Au lisaniha ataupun lidahnya terpotong walaupun sedikit. Au dar'iha ataupun dar'i ni apa ni? Labu susu dia terpotong, tak sah. Au aliyatiha ataupun punggung dia kena kerat, maka tak sah. Wala syai'un zahirun min fakhiziha, dan juga tidak sesuatu hak zahir daripada peha dia. Wa alla tazhaba jami'u asnaniha, dan tidak juga hilang sekalian gigi-giginya. Gigi tak ada belaka, maka tak sah wak gebang. Cuma ni syarat-syarat binatang hak nak sah wak gebang. Kalau ada salah satu ni, maka tak sah wak gebang. Melainkan ulama kata kalau binatang hak ada aib ni sah wak gebang kalau nazar. Binatang hak kita gebang ada aib sah dengan satu cara iaitu nazar. Sebab tu anda pernah ingat masa duduk Malaysia hari tu, tahun bila pagi raya, tak pagi sangat dah, ana balik gebang dah. Ana sudah sembelih dah. Balik rumah, orang telefon, "Ustaz, masa tu orang Kuantan telefon. Lembu patah kaki. Lembu besar, perebah tu patah kaki. Jadi mana Ustaz?" Ana kata, "Tak sah awak ke bang? Mu'tamad mazhab Syafi'i tak sah." "Ustaz, jangan awak gurau Ustaz. 1000 sebahagian." Lelah penganjur nak bayar mula. Kata, memang tak sah. Lain kalau nak rebang juga sekaedah. Guna nazar. Masing-masing nazar dengan lembu tu maka sah. Sah. Nazar dengan lembu tu. Kalau nazar secara umum tak sah. Nazar atas lembu tu. 7 orang nazar atas lembu tu, maka sah. Sah. Tapi sebenarnya bila nazar haram makan daging, wajib sedekah sekian sekali. Lepas tu hanya telefon sudah lama tu, bila pergi kuliah di masjid tu, AJK kata, "Pakat kamu nazar Ustaz, sebab nak makan daging lembu sebahagian 1000. Jadi tak apa, melih biasa lah. Lepas tu kat penganjur bayar balik berapa ratus orang. Puas hati. Sebab tu perebah. Selagi kalau bahagian perebah binatang korban bersifat ihsan lah. Jangan keterlaluan sangat. Jelas lah. Liar tu sehat. Jagalah. Ni main letak kayu sini sakit binatang. Jagalah sekibat tu. Wa ayyan wiya tadhiyata. Macam ulang-ulang bosan tak dia kagum. وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر أيام التشريق ويجب التصدق بشيء من لحمها نيئا ولا يجوز بيع شيء منها ويتصدق بجميع المنذورة ويكره أن يزيل شيئا من شعره أو غيره في 10 ذي الحجة حتى يضحي. Baik. وأن ينوي تضحية بها عند الذبح أو قبله, dan dia niat korban padanya ketika sembelih ataupun sebelum sembelih. Dia asal-asal ibadah ni kena niat bila? Kena niat ketika nak melakukan, permulaan melakukan. Namun kita sebut dah ada beberapa istisna. Puasa, zakat, antara lain korban. Korban boleh kita niat apabila sudah berlaku akad jual beli.
Sekiranya belum berlaku akad jual beli, iaitu binatang tu belum jadi milik kita, maka tidak sah lagi kita niat korban. Apabila kita sudah memiliki binatang itu, maka ulama kata ketika itu sah dah kita beli, kita niat binatang tadi. Cuma yang afdalnya ketika nak sembelih. Wa waqtu tadhiyah, dan waktu hak boleh korban tu bila? Ba'da tulu'i syamsi yauman nahri, selepas terbitnya matahari pada hari raya korban, yakni hari 10 Zulhijjah. Terbit waktu syuruk berapa? Katakanlah syuruk pukul 7. Syuruk pukul 7. Maka pukul 7 tu tak lagi buat rebang. Dia ada syarat lain. Terbit matahari pada hari korban, contoh pukul 7. Wa mudhi, ni syarat kedua. Berlalu qadri raka'ataini wa khutbataini khafifatain, dan berlalu qada 2 rakaat semayang hak ringan dan juga 2 khutbah hak ringan. Maksud apa 2 rakaat hak ringan, 2 khutbah hak ringan ni? Yakni qada-qada wak hak wajib-wajib je. Kita katakanlah wak hak wajib-wajib je 2 rakaat 2 minit. Khutbah hak wajib-wajib je, hak ringan-ringan je, katakanlah 3 minit. Padahal ada pun 2 minit dah. Katakanlah 5 minit. Jadi pukul 7 terbit matahari. 7-5 minit boleh dah sembelih. Musannif kita dia sebut mudhiyin. Sebab apa dia sebut mudhiyi? Kerana orang hak nak sembelih, orang hak nak berkorban, tak syarat pun pergi sembahyang korban. Hanya syarat berlalu masa tu sahaja. Jelas dah? Sampai bila boleh buat ni? Ila akhir ayyami tashrik, sehingga hari akhir hari-hari tashrik. Yakni benda sampai 13 Zulhijjah. Afdal kita korban pada 10 Zulhijjah. Sebab apa 10 Zulhijjah afdal? Kerana sepakat 4 mazhab, bahkan mazhab Ibn Hazmin Al-Zahiri pun kata sah. Mazhab Zahiri, korban sah sehari je. Mazhab Zahiri sah korban sehari je, 10 Zulhijjah. Maka sebab itu afdal 10 Zulhijjah. Namun ulama kata kalau nak buat 11 12 pun tak ada masalah. Namun kurang molek, tidak afdal pada hari yang ke-13. Sebab apa? Sebab hari ke-13 ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Hari ke-13 ni ada khilaf. Khilaf apa? Ulama, ada sebahagian ulama kata sah, antaranya mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Maliki, Hanafi dan Hanafi atas satu qaul. Sebenarnya ada khilaf lagi dalam mazhab-mazhab mereka. Namun ada qaul dalam mazhab yang 3 ni kata hari 13 tak sah dah. 3 hari je dia kata boleh. Mazhab kita 4 hari. Dan kalaulah dikerjakan sebelum waktu ni ataupun selepas daripada waktu ni, maka hukum dia tidak sah. Tak sah. Melainkan ulama kata semasalah je, iaitu orang yang bernazar, maka sah dia lakukan tapi jadi qada. Sekiranya ditangguhkan di atas jalan sengaja, maka hukumnya berdosa. Tapi kalau tak teringat, maka sah, tetap sah. Dua-dua sah. Ingat ke tak ingat, sah. Cuma dosa tak berdosa je. Jelas. Wa yajibu tasadduqu syai'in min lahmiha ni'an, dan wajib sedekah sebahagian daripada dagingnya, daging binatang korban tu ni'an, dalam keadaan mentah. Mesti sedekah daging korban dalam keadaan mentah. Sekiranya dimasak, contoh kita boleh sebahagian berapa? 5 kilo. Masak belaka. Lepas tu pergi atur rumah-rumah orang miskin. Sah tak? Ulama kata tak sah. Atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Syarat dia mestilah beri sebahagian. Beri sebahagian dalam keadaan mentah. Banyak mana ulama kata qada-qada dia boleh tasarruf benda tu. Nak jual boleh apa semua. Jadi ulama kata nak jual-jual ni berapa? Lebih kurang 0,5 kilo. Maka 0,5 kilo. Kita qada 0,5 kilo. Lepas tu 4.5 kilo lagi bahan ke kita belaka. Sah tak? Sah. Tapi orang panggil kedekut apa? Hak afdalnya ulama kata sedekah binatang korban ni
afdalnya sedekah binatang korban ni banyak mana? Ulama kata kita ambil sikit, kadang-kadang kita nak makan hari tu je. Hak selebihnya sedekah belaka. Afdal kita ambil juga sedikit. Sebab apa? Ambil berkat binatang korban. Selebihnya sedekah belaka. Yalah. Hak selebihnya sedekah belaka. Yang kedua, kita bahagikan 3 bahagian. 2 bahagian kita sedekah, sebahagian kita ambil kita. Hak yang ketiga, cara ketiga, kita bahagikan 3 bahagian kau. Sebahagian kita ambil kita, sebahagian kita sedekah, sebahagian kita hadiah. Bila sebut sedekah, maka beri kepada fakir miskin. Bila sebut hadiah, maka beri ke orang kaya. Jelas tak? Jelas. Wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan tidak harus berjual beli dengannya dengan binatang daging korban tadi. Jual beli tidak sah. Jual beli tidak sah. Termasuklah juga kalau kita tengok dalam kitab Manhajut Tullab, Syekh Zakaria Al-Ansari sebut juga bukan setakat haram jual beli, bahkan haram juga dimusnahkan bahagian-bahagian binatang korban hak memberi manfaat. Contoh perut. Perut, ada orang makan tak perut? Ada orang makan. Tiba-tiba kita ambil perut, kita pakai tanam bodoh gitu. Ataupun kulit. Kulit ni ada manfaat tak? Ada manfaat. Kita ambil kulit, pakai tanam bodoh gitu je. Apa hukum? Haram sebab dimusnahkan. Sedangkan dia beri manfaat. Yalah. Kalau tak ada orang nak. Kalau ada orang nak, kena cari dulu. Tidak boleh pakai tanam gitu terus. Wa yatasaddaqu bi jami'i manzurah, dan bersedekah pada sekalian hak yang dinazarkan, iaitu korban nazar. Yang kedua, korban ta'yin. Wajib sedekah semua sekali. Haram ambil walaupun sedikit. Yalah. Baik, masalah sedikit kena bahas. Masalah apa? Iaitu korban untuk orang hidup dan korban untuk orang mati. Ulama kata, korban untuk orang hidup, kalaulah kita nak buat korban untuk orang hidup, maka wajib dengan izin. Melainkan pada satu masalah, iaitu usul nak buat korban untuk furu'. Usul, yakni ayah ataupun takki. Nak buat korban untuk anak ataupun cucu. Hak ni tak perlu berhajat, tak berhajat pada izin. Sah walaupun dia tak tahu. Adapun furu' nak buat kepada usul, mesti dengan izin. Mak nak buat geban ke mak ni, mak nak ambuh, maka tak sah. Ada buat juga. Mak saya buat dah geban ke mak raya baru ni. Buat dah. Dah apa lah. Ulama kata tak sah. Sebab apa? Tanpa izin. Mesti dengan izin. Adapun kalau korban untuk orang mati, hak ni berlaku khilaf di kalangan 4 mazhab. Mazhab Syafi'i mesti ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, tak sah. Adapun sebahagian mazhab lain, sekalipun tak ada wasiat, sah buat korban. Cuma bila buat korban untuk orang mati, wajib sedekah semua sekali. Dia korban nazar, korban ta'yin, korban untuk orang mati. 3 ni. Wajib sedekah semua sekali. Haram dia makan. Haram orang hak bawah tanggungan nafkah dia makan. Jelas dah. Wa yukrahu, dan makruh, an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi, dan makruh menghilangkan sesuatu daripada bulunya ataupun selain daripada bulunya, umpama kuku, umpama kulit, fi ashri Zulhijjah hatta yudahhiya, bermula 10 Zulhijjah sampailah dia korban. Kalau dia korban 10 Zulhijjah, lepas korban baru gunting rambut, baru kerak misah, baru kerak kuku. Kalaulah dia geban 12, maka lepas geban. Kalau 13 lah. Jelas. Makruh hukum dia. Bagi siapa? Bagi orang hak nak buat korban. Adapun orang hak tak mampu buat korban, maka hak tu tak ada masalah ke atas dia. Jelas. Sambung.
فصل في العقيقة. العقيقة سنة كالأضحية، ووقتها من الولادة إلى البلوغ، ثم يعق عن نفسه. والأفضل في السابع، فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر، وإلا ففي 21. والأكمل شاتان للذكر، وألا يسكر عظمها، وأن يتصدق به مطبوخا وبحلو. والإرسال أكمل، وحلق شعره بعد الذبح، والتصدق بزينته ذهبا ثم فضة، وتحنيكه بتمر ثم حلو. ويكره تلقيح رأسه بالدم، ولا بأس بزعفران. Baik, faslun. Ini satu fasal. Al-aqiqatu sunnatun. Aqiqah ni sunat. Sunat yang macam mana? Sunat muakkad. Sama seperti korban. Sunat muakkad. Kal udhiyah, seperti korban. Wa waqtuha, dia sunat ke atas apa ni? Sunat ke atas wali dia, ayah. Sunat ke atas ayah. Kalau ayah tak ada, maka naik ke atas toki. Kalau toki tak ada, maka isteri. Dia cari siapa hak cari nafkah dia. Yalah. Kalau udhiyah wa waqtuha, dan waktunya, waktu hak kita boleh untuk akikah ni bila? Minal wiladah, selepas beranak. Kalau tengah-tengah beranak, sembelih dah, tak boleh, tak sah. Dia kena lepas beranak, tubik dah, baru sembelih. Jelas. Kalau tengah mengandung, sembelih dah, tak sah. Dia mesti beranak dulu. Ilal bulughi, sehingga balik. Hak ni masa mana? Masa yang duduk akikah tadi di atas wali, atas penjaga. Apabila lepas balik, maka ketika itu sunat tu gugur daripada wali, jatuh atas diri kita. Sebab tu musannif sebut summa ya'uqqu an nafsihi. Kemudian daripada balik, maka kalaulah belum lagi diakikahkan, maka tanggungjawab akikah tadi, sunat tadi, jatuh atas diri orang tu sendiri. Jelas. Wal afdalu, dan yang sunatnya bisab'i, pada hari yang ketujuh. Kita akikah ni hari ketujuh. Fa illam yazbah fihi, sekiranya dak sembelih pada hari tersebut, fa fir rabi'a ashar, maka hari ke-14. Wa illa, sekiranya dak, fahiyal hadi wal 20, hari ke-21. Dah kalau hari 21 dak juga, maka tak ada lah hari-hari hak afdal bagi dia, tapi kekal sunat muakkad. Wal akmal, dan yang sempurna, syatan lizakari, 2 ekor bagi lelaki. Baik, bila sebut 2 ekor, dah kalau buat seekor, sah dak qad akikah? Sah, ulama kata, tak ada masalah, sah. Dah kalau nak buat 2 ekor, cuma setahun ni seekor, tahun depan seekor, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tak syarat pun 2 ekor tadi buat sekaligus. Boleh buat pisah-pisah. Adapun bagi perempuan, seekor. Binatang hak guana, sama sifat-sifatnya, ciri-cirinya, syarat-syaratnya seperti korban. Wa alla yaksira azmaha, dan dia tidak mematahkan tulang-tulangnya. Tulang benda ni bukan patah tulang anak. Tulang anak tu memang tak boleh patah dah. Maksud patah tulang sini iaitu patah tulang binatang-binatang akikah. Sudah sembelih-sembelih apa semua tu, jangan makruh, khilaful aula. Makruh kita ni binatang korban tadi kita pergi cicang tulang-tulang dia. Makruh. Kalau nak tu pun cabut hak sendi-sendi tu je. Adapun tulang tu jangan dipatah-patahkan. Makruh. Wa an yatasaddaqa bihi matbukhan, dan dia sedekah dengannya itu hal keadaannya masak, wa bihulwin, hal keadaannya sedikit manis. Dia masak, dia binatang korban. Kalau korban sunat, bukan sunat, kita kena sedekah metah. Adapun kalau akikah, sunat kita masak dulu. Yang mana tadi sedikit manis. Wak ke manis sedikit. Manis sedikit,
dan beri kepada fakir-fakir miskin. Wa akmal, dan kita pergi harta hak tu lebih afdal. Maksudnya afdal kita masak buku-buku bagi korang, hak tu afdal daripada kita masak wak jamu rumah. Sebab apa? Sebab dia akan jadi tamlik. Ketika itu afdal kita beri tamlik pada orang. Masalah tamlik ni anda ingat, setiap kali anda kalau duduk di Malaysia, maka setiap kali ibadah korban, maka ada masjid surah akan jemput kita untuk buat daurah fi korban. Daurah fi korban ni ingat, siapa yang tanya? Ustaz boleh tak kalau kita ni buat dia kata gini, kita nazar, maka kita tak boleh pergi makan. Betul tak? Dia kata betul. Baik. Kalau gitu boleh ke tak kita pergi korang? Kita daging korban ni, kita pergi korang. Sudah pergi tamlik lah Ustaz. Oh, belajar kau. Kita sudah qabat Ustaz. Kita qabat ke dia, jadi hak milik dia lah. Betul, kita milik dia. Lepas tu kan, you mula kita. Kita boleh akan tak? Boleh akan tak? Hukum dia boleh. Sebab ketika itu sudah berlaku pemindahan milik. Cuma, perbuatan itu dipanggil halah, tidak comel untuk dilakukan. Anda ingat masa Anda pun cerita benda ni kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Hanafiah Al-Bandani. Situ kami dalam kereta 2 orang. Gimana anda tak ingat dah? Ustaz Hanafiah kata, orang tanya anda lain pula. Dia buat nazar akikah. Lepas tu kat tengah orang lain makan, dia tak makan sebab nazar akikah. Jadi tengah-tengah tu bila tanya orang makan belakang, ada seorang kawan dia cedak, Yui. Dia kata, mana boleh ni nazar? Dia kata, tak apa, hak ni hak aku, bahagian aku. Dia kata, lepas tu Ustaz kata, hebat hak Ustaz Aiman sikit lah. Sebab hak Ustaz Aiman ni ngaji fiqh sikit. Sebab tamlik dah. Hak ni tak tamlik lagi, tiba-tiba weh. Tapi masalah lebih kurang. Dia panggil halah. Halah. Benda tu tak comel lah buat. Maksudnya hak kedua ni, maksudnya buat air makan. Hak kedua tak boleh. Lain lah kali khabar. Hak ni ambil sikit ni. Sebab bila kenduri, kita boleh tak buku-buku hak balik wadah-wadah gitu? Tak boleh, melainkan dengan izin. Maka sekarang ni, ia cedak-cedak, adakah jadi tamlik hak dia? Tak. Sebab tu tak boleh. Lainlah kalau dia sebut, hak ni ana ambil ni. Maka ketika tu berlaku tamlik ya. Tapi dah Ustaz, dah lama ni kita makan tak ada pun mitok-mitok. Hak tu tak berlaku tamlik. Sebab tu tak lewat balik. Ada pun bila berlaku tamlik, hak ni ambil ni. Ia makan sikit, separuh hak dah habis, ia buat balik di rumah. Hak tu tak apa. Faham tak? Dia ada beza sikit waktu kena ngaji muamalat sikit lah masalah ni. Nakal kau anda duduk dengan Ustaz Hanafiah ada orang masa tu. Ada kata macam-macam masyarakat itu ni. Dak cerita dia pelik-pelik. Ya Allah, ya Allah. Pentinglah orang-orang ngaji agama kena betul lah. Benda hak keliru-keliru dalam masyarakat kita, hak kena betul juga. Wal halqu sya'rihi ba'da zabhi. Sunat kita kerak kepala. Sunat kita cukur rambut yang ada di kepala selepas kita sembelih. Sudah kita sembelih akikah, kita pun cukur habis kepala. Cukur habis kepala siapa? Kepala anak. Afdal. Sunat hukum dia. Wa tasadduqu bi zinatihi zahaban summa fiddatan. Kemudian lepas kita cukur tu, rambut tadi kita timbang dengan timbangan emas. Maksud mana kita timbang? Okey, timbang boleh berapa? Katakanlah boleh 20 gram. 20 gram rambut tadi. Kita cukur habis rambut-rambut dia tu, timbang 20 gram. Baik. Kalau 20 gram, mah berapa 20 gram mah? Boleh tahan juga tu. Berapa? 100, kalau segering 100 lebih. Uish. Katakanlah redaklah contoh jenis lebak. Beranak-beranak tu eliket dah. Masalah. Maka ulama kata ketika tu kena sedekah. Katakanlah timbang-timbang boleh 20 gram. Mah pula hari tu 20 gram mah 1,000. Maka sedekah RM1,000. Kalau tak mampu summa fiddatan, maka dia timbang dengan timbangan perak. Kalau tak mampu dengan timbangan emas, timbangan perak. Dah rambut tu tanang. Kemudian sedekah pitih. Jangan pergi sedekah rambut.
Wa tahnikuhu bitamrin summa hulwin. Kemudian kita tahnikkan dengan dengan kurma. Kita tahnik dengan kurma. Tapi jangan waksud kurma suti. Orang gila wak kerja lagu tu. Sunat kita picik-picik dulu, buat lembut. Yang lebih afdal kita mamah dulu. Kemudian kita akan letak di langit. Ana ni mula-mula belajar tahnik ni masa duduk dengan Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Masa tu tingkatan berapa dah? Tingkatan 4 masa tu. Masa tu awal lagi ngaji dengan Ustaz Hanafiah. Ustaz mari ambil di IQ di Ma'had. Tak, bukan ambil di IQ, ambil di rumah Ana. Lepas tu kami ada benda sikit, kami pergi jamuan para asatizah Terengganu. Ustaz kata, jom kita pergi tahnik orang. Hei, kata Ustaz Ana tak wajib tahnik budak lekat, budak tak pasal-pasal. Dia kata anak budak nak tahnik ni ramai. Kalau tu lengah mamah mulut anak ni. Tapi Ustaz Aman buat 2, kita buat 2. Anak pun masa tu dah belajar tahnik. Ambil kita mamah, lepas tu ambil sedikit, kita letak langit dia. Letak langit budak, lepas tu dia akan hisap. Afdalnya kita cari orang soleh lah. Anak ni Tok Guru suruh. Kalau Tok Guru tak suruh, tapi rajin lah. Sudah kuliah subuh, hari Jumaat ada orang mari rumah, sudah mari kat tempat kuliah tahnik. Afdalnya kita cari Tok Guru kita lah. Tok Guru kita orang-orang soleh semua. Tapi Tok Guru pula tahnik tu jangan lepas makan belacang, basuh-basuh lah, gosok-gosok lah dulu mulut. Lepas makan gula, gosok-gosok lah dulu mulut. Ni gak budak tu khema ke kari? Lah dah, komo-komo lah sikit. Kalau tak ada kurma summa hulwin, maka dengan mana-mana manisan. Carilah mana. Jangan coklat hack. Pada patut lah. Cadbury tak payahlah. Pada patut lah manisan. Lah dah. Hak benda-benda manis. Kalau orang Melayu kita panggil benda belah mulut. Ana masa ana duduk di Mesir, kata guru kami, orang Arab tinggal dah tahnik. Orang Arab kebanyakannya meninggalkan tahnik. Tapi dia kata alhamdulillah orang Melayu tidak tinggalkan. Moleklah benda ni, alhamdulillah. Kita jaga benda ni. Wa yukrahu dan makruh. Makruh apa? Taltihu, melamakan ra'sihi, kepala budak tadi bidam dengan darah. Ni adat jahiliah dulu. Adat jahiliah, darah binatang akikah tu dia akan ambil lama atas kepala. Tu hukumnya makruh. Wala ba'sa, tak apa kalau dengan za'faran. Kalau kita gak learning lama minyak, minyak biasanya kalau orang tua-tua dulu lah, ingat kecil-kecil dulu, ia akan lama dengan minyak kelapa. Minyak kelapa. Ia akan lama. Supaya kulit tu tak pedih sangat. Ataupun ada atas kapung dah kata keadaan juga. Faslun, ini satu fasal baru. Wa yuhramu taswidus syaibi, dan haram menghitamkan ubang. Haram hitamkan ubang. Sebab ubang ni ada kelebihan, maka haram kita hitamkan. Adapun kita inaikan dengan hak lain, maka tak ada masalah. Hitam dengan warna, kita hitamkan ubang, hak tu haram. Melainkan satu masalah je ulama kata boleh. Bila dalam peperangan. Sebab nak tunjuk izah gagah lagi. Kalau nampak berubang dia kata orang tua-tua belaka, tak apa. Tapi kalaulah ulama kata selain daripada perang, maka haram. Adapun inai dengan warna merah, warna kuning, tu tak apa. Wa waslu sya'ri, dan sambung rambut. Sambung rambut haram. Wa taflihu asnan, dan juga merenggangkan gigi. Merenggangkan gigi juga haram. Sebab ada hadis yang Nabi larang. Dia orang Arab dulu, gigi dia orang Arab dulu. Anda baca kitab-kitab tafsir sekejap tadi. Rupa-rupanya orang Arab dulu, gigi jarang, hak tu comel. Lepas tu artis dulu kena gemak. Kalau kuruh je, tu tak comel bagi orang Arab dulu. Arab jahiliah dulu, dia nak puang hak gemak, gigi jarang. Kita ni, tak dah. Jadi uruf dulu dengan uruf sekarang beza. Jarang gigi. Larangan Nabi jarang gigi. Wal washmu, dan juga buat tatu haram. Sebab ada hadis daripada Nabi SAW. Wal hina'u lirrajuli, dan berina bagi orang lelaki. Orang lelaki pakai hina haram.
Ni perangai jadi pelik ni. Musim-musim nak raya. Time nak raya, maka berina. Hukum dia haram. Beraya pula. Nak kahwin. Ustaz Ikhwan yang awak lagu tu. Dia pernah orang lelaki akan buat ina tiga potong jari tak? Rajin buat tak bang? Dah rajin buat lagi. Dah rajin buat lagi. Single dia tu. Tiga biasa anak perhati. Ada tiga ning ke tiga ning. Hukum haram orang lelaki pakai ina di jari. Illa bila hajatin. Melainkan ada hajat. Kalau hajat apa? Kalau saja-saja. Apatah lagi kalau bukan ni. Siap ni, corok ni. Hukum haram bagi orang lelaki. Ada pun bagi orang perempuan, sekiranya sudah kahwin dan suaminya suka. Puan, suaminya suka. Yang sudah berkahwin, hal keadaan suami dia suka. Maka waktu sunat. Kalau ni nak tengok ni, sabar dulu. Kalau tak kahwin, maka berkhilaf di kalangan ulama. Ada pendapat kata haram, ada pendapat kata makruh. Learning jadi pelik. Malam berina tak kahwin lagi, malam berina dah. Learning buat corok bunga. Bunga benda, bunga ni. Tak mustahil 10 tahun lagi Doraemon, Pokemon. Jadi gitulah, pada patutlah. Jelas dah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah khatam juga kita. Ada pun kalau kita siapa pegang nuskhah Manhajul Qawim, ana pegang ni Hasyiah Manhajul Qawim, Hasyiah Jar Aziz. Kalau siapa pegang syarah Manhajul Qawim, ada. Nuskhah murah. Dia asal Manhaj Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia akan sambung lagi, iaitu nuskhah dia tambah, iaitu takmilah terhadap Manhajul Qawim. Takmilah terhadap Muqaddimah Hadramiyah. Sebab Imam Bafat Al-Hadrami ketika mengarang kitab apa ni, Masailut Ta'lim ataupun Mukhtasar Kabir ataupun Muqaddimah Hadramiyah, 3 nama ni dia cadangnya nak buat 4 rubuk ibadat, muamalat, munakahat. Tapi dia meninggal sampai fasa kita terakhir kita baca ni, meninggal sampai situ. Kemudian Imam Ibn Hajar ketika mensyarahkan kitab ni, dia buat takmilah. Cuma Imam Ibn Hajar dan siapa tulis tajuk Kitabul Fara'id. Tulis Kitabul Fara'id, dia pun meninggal. Maka kerja kita lah pula belajar molek-molek, lepas tu usaha buat takmilah, sampailah cukup 4 rubuk insya-Allah. Alhamdulillah muslimat. Berapa majlis? 51 majlis, hampir 2 bulan. Hampir sebulan kita baca 4 minggu kurang sehari. Sebab anak sakit, dok sihat sangat sehari tu, kita rehat sehari. Alhamdulillah khatam juga kita ni. Tak rajin ke anak-anak murid anak khatam kita ni kan. Sebab anak ngajar banyak kali dah, tapi tak rajin khatam. Ngaji banyak. Hanya riwayatkan kitab ni. Pertamanya dengan anak ngaji kitab ni dengan Fadil Ustaz Anafiyah Al-Bandani. Yang kedua dengan Fadilatul Syekh Muhammad Abdullah Ali Mahyuddin. Kemudian anak ngaji juga dengan Fadil Ustaz Nazim bin Ahmad Az-Zabidi. Yang kedua anak ngaji juga kitab ni dengan Fadil Ustaz Wafi. Cuma Fadil Ustaz Wafi dengan Ustaz Nazim ngaji dengan Syekh Muhammad. Kedua-dua orang ni ngaji dengan Syekh Muhammad. Dan anak ngaji juga dengan Syekh Muhammad. Cuma ngaji dengan Syekh Muhammad ni di Malaysia kitab ni. Kemudian ngaji juga kitab ni dengan Syekh Mustafa Bugha. Cuma Syekh Mustafa Bugha dah khatam. Sampai kita semayang Jumaat. Semayang Musafir. Semayang Jumaat. Hari tu hari Jumaat. Hari akhir kami baca hari Jumaat. Hari Jumaat. Kemudian kami anda baca juga Ramadan tahun lepas kitab ni dengan Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad dah. Syekh Sa'ad dia lupa dah. Tu tapi tak ingat nama, astagfirullah. Anda lupa gelaran dia, tapi Syekh Sa'ad. Malam petang lepas asar Syekh baca Muqaddimah, malam Syekh baca Ghayatul Usul, subuh Syekh baca Hudhudi ala Sanusi. Kemudian lepas zuhur Syekh baca Manhaj Baydawi. Jadi baca dengan Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad pun habis kitab Taharah ya. Maka ni orang guru anda baca Muqaddimah Al-Hadramiyah. Maka moga-moga alhamdulillah datang juga kitab kita. Hari ni hari berkat, hari Jumaat. Waktu yang berkat, waktu khatam, bulan yang berkat, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita sedekah Fatihah untuk pengarang kitab kita dan sekalian guru-guru yang sampai kepada kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Salam. Ada salah. Ada soalan? Soalan juga akhir-akhir tu. Ada soalan? Ustaz, boleh tak pakai retainer masa puasa? Retainer tu dia. Tunggu je. Ya wallah. Retainer tu kena cover dulu. Anda minta maaf lah. Model-model ni tidak anda ni. Soalan tu je. Jadi pesanan ana khatam Muqaddimah Al-Hadramiyah. Muqaddimah Al-Hadramiyah ni bukan kitab barang. Kata guru kami, Muqaddimah Hadramiyah ni adalah minhaj saghir. Minhaj kabir mana? Minhajul Talibin Manawawi. Adapun Manhajul Qawim Syarah Imam Ibn Hajar ni dipanggil Tuhfah Saghir. Tuhfah kabir mana? Tuhfatul Muhtaj Imam Ibn Hajar. Maka bukan kitab sebarang kita baca hari ni, kita ngaji. Banyak manfaat. Tapi ana pesan saja, penuntut ilmu di Jordan ke di Mesir ke, faham molek Muqaddimah Hadramiyah. Itu faham molek Muqaddimah Hadramiyah ni, kurang-kurang nak balik ke masyarakat tu boleh dalam sikit fardu ain. Dan kalau boleh biar khatam juga kitab-kitab lain. Yang keduanya ana pesan, seperti mana guru kami pesan semua, mulazamah dengan guru. Kita duduk Jordan 4 tahun. 4 tahun ni biar manfaat memolek masa kita dengan guru. Jangan sibuk nak cari guru ramai, tapi istiqamah duduk dengan guru kita. Siapa guru kita? Kita duduk tu. Sebab tu guru yang ada 4 jenis. Ada Syekhul Fattah, ada Syekhul Ta'lim, ada Syekhul Tarbiyah, ada Syekh Barakah. Syekhul Fattah ni benda syekh betul-betul kita mulazamah, hak kita ambil ilmu dengan guru kita. Hak ni Syekhul Fattah. Bahkan guru kami Syekh Muhammad Abdullah Halim Mahyuddin cerita, dia duduk dengan guru dia Syekh Abdullah An-Nakhibi 20 tahun. Guru kami cerita duduk dengan guru lama. Sebab tu cari betul-betul guru, duduk mulazamah betul-betul dengan dia. Di samping kita ngaji juga dengan guru lain, tapi guru lain tu dia panggil Syekhul Ta'lim. Hak pandu kita betul-betul Syekhul Fattah. Guru Ta'lim ni kadang-kadang kita nak melengkapkan, kita nak dapat gambaran yang lebih besar. Tapi guru utama ni. Kemudian biar ada Syekh Murabbi, guru yang didik jiwa kita. Kalau kita di Irbiq ni alhamdulillah ada Syekh Ismail Kurdi, insya-Allah. Kemudian Syekh Barakah. Syekh Barakah ni mana? Sekadar ambil sanad aja, tak aja ngaji semua, ambil sanad. Maka biar ada betul-betul syekh-syekh kita ni. Jelah dah. Jadi ana pesan gitu jelah. Ada soalan? Soalan ada apa? Tak ada tu kira, tak ada lah tu. Ana minta maaf banyaklah sepanjang 50 majlis dekat sebulan ni. Kita kalau ana ngajar, ana gurau untuk yang keduanya ana mampu ikhwan tu, hak tu gurau-gurau je, tak ada masalah pun. Benda tu tak ada serius pun. Jangan marah dah. Jelah dah. Peminat-peminat ikhwan jangan marah dah. Jelah dah. Ana minta maaf banyak dah. Segala kekurangan, kasar bahasa, silap mana-mana. Kalau anda ada sesilap, maka tolong tegur, kerana bukan orang alim. Sekadar kita ulang kaji, ulang baca je. Lama dah duduk baca Muqaddimah Hadramiyah daripada duduk Terengganu ni. Duduk Terengganu ngajar kat setahun lebih 2 tahun, tak aja khatam kita ni. Dan dia kata tu Safinatun Najah pun 30 majlis kami baru nak khatam. Ana ni kalau siapa hok mengaji dengan ana di Malaysia dia tahu, ana bukan kerja nak khatam kitab, tapi kita kerja nak faham. Cuma duduk Irbiq ni tak apalah kita kata. Mana kita laju-laju pun. Insya-Allah lah, moga-moga semua boleh berkat. Sempena Ramadan ni Allah Ta'ala beri keberkatan pada kita semua. Minta doa kesihatan anak molek, semoga Allah Ta'ala beri kebaikan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.